Baru nak masuk Okay. Cikgu. Ya, Yang kita nak cikgu. boleh. Cikgu. Yeah. Baiklah, kita akan pergi kepada hari ini kita akan mempelajari tajuk yang ke subtopik ataupun standard kandungan yang keempat dalam bab 1 iaitu kekenyalan. Okey, diharapkan kita punya kelas pada hari ini dapat menguasai lah kita dapat kuasai. Yang pertama memerihal kekenyalan. Nak tahu kekenyalan tu apa? Bagaimana kenyalan tu terhasil? Apakah bahan-bahan yang kenyal, bersifat kenyal? Okay, kemudian 1.43. Okey, maksudnya kat sini saya bermula daripada 1.41 terus melompat kepada 1.43 sebab 1.42 melibatkan kepada eksperimen. Okey, jadi untuk eksperimen saya tak sentuh untuk pembelajaran online. Okey, terus kepada 1.43 iaitu berkomunikasi tentang hukum yang berkaitan dengan daya F dan juga pemanjangan spring. Okey, kat sini nanti kita akan jumpa satu hukum lah yang mungkin dah pernah dengar iaitu hukum Hooke's. Okey, dan 1.4.4 menyelesaikan masalah melibatkan daya dan pemanjangan spring. Okey, insya-Allah ada satu contoh yang kita akan cuba sentuh di akhir bab kita pada hari ini. Okey, kekenyalan. Kekenyalan. Kekenyalan ni mudah je sebenarnya. Kalau dalam kehidupan seharian, contohnya awak ada spring. Kan? Spring tu awak tarik. Apabila awak tarik, lepaskan dia kembali kepada keadaan asal dia. Ataupun ada span. Span tu awak tekan span tu. Span awak tekan, awak lepaskan, span tu akan kembali ke kedudukan asal dia. Okey. Kalau benda lain contohnya yang tak kenyal, plastisin. Contoh plastisin. Plastisin awak ada plastisin kemudian awak tekan plastisin tu. Plastisin tak boleh nak kembali kepada bentuk asal dia. Jadi plastisin tak mempunyai sifat kekenyalan. Okey. So kekenyalan ni apabila kita ubah bentuk dia, dia boleh kembali kepada keadaan asal dia. Itu secara umum apa itu kekenyalan. Okey, kalau kita tengok gambar rajah, gambar rajah, murid kat sebelah ni, seorang lelaki sedang menarik tali elastik. Okey, perkataan elastik kat sini. So, elastik boleh juga kita tangkap sebagai kenyal lah. Elastik tu, bahasa Inggeris kita panggil elasticity, elasticity. So, tali kenyal lah semasa melakukan senaman. Regangan seperti yang ditunjukkan. Yang A ni ditarik. Tali yang kenyal. Okey, jadi panjang. Lepas tu yang B dia lepaskan daya. So, pendek. Maksudnya boleh kembali kepada panjang asalnya. Okey, apakah sifat bahan yang ditunjukkan oleh tali elastik itu? Okey, dia boleh memanjang, kan? Sifat dia boleh panjang. Apabila dia lepaskan, dia boleh kembali kepada panjang asal dia. Itu secara umum berkaitan dengan kekenyalan. Okey, kalau ada masalah dengan paparan, maklumkan ya. Okey. Seterusnya, daya yang bertindak ke atas satu objek boleh mengubah. Daya yang bertindak ke atas satu objek boleh mengubah bentuk dan saiz objek. Okey, contoh kalau ada spring. Pen awak kan ada spring dalam tu kan. Cuba keluarkan, awak tengok. Awak main bentuk tarik dia, lepas tu lepas. Lepas tu, ataupun awak apa? Kompreskan dia, mampatkan dia, betul lepas dia boleh kembali kepada bentuk asal. So maksudnya apabila kita kenakan daya pada objek, tak kira apa-apa objek, kalau kita kenakan satu daya, bentuk objek tu akan berubah. Macam plastisin tadilah, plastisin kita kenakan, plastisin tu objek, kita kenakan daya pada objek tersebut, bentuk plastisin tadi berubah-ubah. Kalau kita bentuk dia jadi arnab, dia jadi arnab plastisin tu. Okey. Dan benda-benda yang lain lah. Secara asasnya apabila satu objek kita kenakan dengan satu daya, dia akan mengubah dari segi bentuk dan juga saiz objek tersebut. Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kekenyalan? Apa yang dimaksudkan dengan kekenyalan? Okey, kekenyalan adalah sifat bahan yang membolehkan suatu objek kembali
Okey, kekenyalan ini adalah sifat bahan tu untuk kembali kepada bentuk dan saiz asalnya apabila selepas daya yang ditindakkan ke atasnya dialihkan. Selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Okey. Kekenyalan ni sifat bahan. Sifat bahan yang macam mana? Dia boleh kembali kepada bentuk asal dia. Bentuk dan saiz asal. Bila dia boleh kembali kepada bentuk dan saiz asal tu? Apabila daya yang bertindak ke atas dia dialihkan. Contohnya tadi ada span. Okay, awak ada span, awak tekan span tu. Awak nampak bentuk dia jadi nipis. Kan? Kemudian awak buat apa? Angkat tangan awak. Tengok span tadi apa jadi? Oh, dia kembang semula. Kembali kepada bentuk asal. Ada spring. Spring apa? Awak tarik spring dia. Bentuk dia pendek jadi panjang. Okey, bentuknya dah berubah. Okey, lepaskan spring. Lepas spring tu kembali kepada keadaan asalnya. Bila boleh kembali kepada keadaan asalnya? Apabila daya yang kita kenakan tadi dialihkan. Maksudnya kita tak kenakan daya lah pada objek tu. Okey. Boleh. Itu maksudnya kita memerihal kekenyalan, kita tahu ataupun kita dapat menentukan bahan-bahan yang mempunyai kekenyalan, bersifat kenyal ataupun yang bersifat tidak kenyal. Okey, kalau kita contoh ada pen kita bengkokkan pen tiba-tiba patah. Jadi pen tu tak kenyal. Tapi kalau kita ada pen yang boleh lentur, kita lenturkan pen pen kan ataupun pembaris. Awak ada pembaris yang lembut tu, lenturkan pembaris. Pembaris tu bengkok. Kemudian awak lepaskan daya yang awak berikan pada pembaris. Pembaris tadi boleh kembali kepada bentuk dan saiz asal. Jadi pembaris tu ada sifat kekenyalan pada dia. Ada kenyal, bersifat kenyal lah pada pembaris tersebut. Okey, kita pergi kepada yang kedua iaitu membuat hubungan antara daya dan pemanjangan spring. Okey, hubungan antara daya dan pemanjangan spring. Okey, daya adalah kat sini daya diwakili dengan F. Manakala pemanjangan spring diwakili dengan spring diwakili dengan X. X. Extension lah. X ni bahasa Inggerisnya extension. Okey, spring akan memanjang apabila daya tarikan dikenakan. Okey, kalau daya tarikan yang dikenakan, spring akan memanjang. Kalau daya tolakan dikenakan, spring akan memendek. Okey. Tu secara perkara yang kena tahulah. Kalau kita tarik, dia akan memanjang. Kalau kita mampatkan ataupun kita tolak dia akan menyebabkan spring boleh memendek. Okey, apakah hubungan antara daya yang dikenakan? Apakah hubungan antara daya yang dikenakan dengan pemanjangan spring? Okey, itu kita akan nak tengok kejap lagi. Baik, ni maklumat dia. Apa itu pemanjangan spring? Pemanjangan spring adalah penambahan panjang spring apabila daya regangan dikenakan ke atas spring itu. Dan secara matematiknya, pemanjangan spring ni adalah, kat bawah ni, pemanjangan spring adalah merujuk kepada panjang asal tolak dengan, panjang akhir tolak dengan panjang asal. Okey, panjang asal adalah panjang sebelum kita letakkan beban atau kita kenakan daya. Itu panjang asal dia. Panjang akhir selepas dikenakan daya atau diletakkan beban pada spring tersebut. Okay. So apabila kita letakkan daya ataupun letak beban pada spring tadi boleh boleh panjang. Kalau tegak macam ni dia boleh panjang lah. So perbezaan antara panjang akhir dengan panjang asal itu adalah pemanjangan. Okay, itu istilah yang kena tahu. Okay, ini eksperimen yang sepatut kita lakukan dalam kelas amali. Okey. Di mana inferen yang kita kena lakukan adalah daya yang dikenakan ke atas spring mempengaruhi pemanjangan spring. Okey, kalau tengok kat sini maksudnya pemanjangan spring tu bergantung ataupun bergantung kepada daya lah. Kalau daya tu diberi besar ke kecil,
ada perubahan pada pemanjangan spring. Okey, apa hipotesis? Semakin besar daya yang dikenakan, semakin besar pemanjangan spring. Okey, hipotesis kita adalah apabila kita letak daya yang banyak, nanti pemanjangan spring akan bertambah. Ke hipotesis. Okey, so tujuan menentukan hubungan antara daya dan pemanjangan. Okey, apa yang kita akan manipulate dalam eksperimen kita? Daya. Apa yang kita akan lihat? Pemanjangan spring. Apa pemanjangan spring ni? Panjang akhir tolak dengan panjang asal. Okey, apakah yang akan dimalarkan nanti? Kekerasan spring. Okey, kekerasan spring ni dia banyak. Sama ada kita boleh malarkan dari segi diameter spring. Kita boleh malarkan dari segi panjang spring. Boleh malarkan dari segi diameter dawai spring. Banyak boleh gunakan untuk memastikan ada satu pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, ini bahan-bahan yang akan digunakan lah ya. Okey, untuk itu kita akan lihat sekejap dekat lihat sekejap di simulation. Okay, so nampak paparan ni. Okay, so paparan dekat sini apa yang kita dapat lihat, ada spring lah. Lepaskan dulu daya. Tak nak lepas daya dia. Okay, tak apa lah. Daya dia kosong. Daya sifar. Okay, sekarang ni kalau tengok kat sini, saya ubah dari segi spring constant lah. Spring constant nanti kita akan jumpa dalam, kejap lagi kita akan jumpa apa itu pemalas spring. Pemalas spring constant. Pemalas spring. Okay, kat sini saya letak 200 Newton per meter. Yang bawah ni 100 Newton per meter. Okay, saya bagikan daya yang sama iaitu 50. Okay, tengok yang atas dulu, 50 Newton. Okey, apabila 50 Newton, pemanjangannya adalah 0.25 meter. Okey, kemudian saya tambah jadi, catat nilai dia. 50 Newton, pemanjangannya adalah 0.25. So, pemanjangan ni adalah daripada kedudukan asal yang tadi sehingga kedudukan akhir. Okey, saya panjangkan, berikan daya yang lebih. Saya panjangkan dia. Berdaya yang lebih iaitu 100 Newton. So, bila saya bagikan 100 Newton, pemanjangan spring telah meningkat kepada 0.5 meter. Okey, dah meningkat kepada 0.5 meter. Okey, awak ada data tadi. Kita catatkan data tersebut. Okey, untuk kita gunakan selepas ni insya-Allah. Okey, tengok pula yang kedua. Tengok yang kedua. Kat sini beza yang bawah ni, tengok yang bawah. Beza yang bawah ni adalah pemalas springnya 100 Newton per meter. Pemalas spring 100 Newton per meter. Okay, saya bagi 50 Newton dulu. Okay, bila saya bagi 50 Newton, pemanjangannya adalah sebanyak 0.5 meter. Okay, kalau kita banding dekat atas 100 Newton baru dah 100 Newton baru dapat 0.5. Tapi yang dekat bawah ni 50 Newton dah dapat 0.5 meter. Apa yang akan jadi kalau saya letak 100 Newton? Okey, apa yang akan dapat adalah dia punya pemanjangannya lebih besar. Okey, so nilai kat situ lah. Kenapa jadi macam ni? Okey, nanti kita akan lihat. Okey. Ini daya yang kita akan sentuh sekejap lagi. Okey, so maksudnya kalau berdasarkan kat sini, apabila kita daya tu semakin bertambah, okey, apabila daya semakin bertambah, kalau rujuk kat satu ni tadi, apabila daya semakin bertambah, maka pemanjangan spring akan bertambah. Okay, 100, 0.5.
Okey, kalau kita kurangkan, pemanjangan tu pun akan berkurang. Okey, pemanjangan akan berkurang. Okey, itu kalau buat eksperimen di makmal, itulah apa perkara yang kita akan lihat. Okey, dan juga data yang awak perlu kumpulkan lah. Data yang awak perlu kumpulkan. Okey, keputusan eksperimen 1.1 akan menghasilkan satu garis lurus. Okey, keputusan eksperimen akan menghasilkan satu garis lurus. Akan menghasilkan satu garis lurus seperti yang ditunjukkan kat bawah ni lah. Okey, melalui titik asalan. Melalui titik asalan. So, apabila melalui titik asalan, satu graf yang melalui titik asalan, kita akan dapat hubungannya adalah X berkadar terus dengan F. Okay, X berkadar terus dengan F. Itu hasilnya kalau buat eksperimen dan garis lurus yang dihasilkan adalah melalui titik asalan, maka hubungan yang kita boleh dapat adalah X. Pemanjangan X ni adalah pemanjangan spring, adalah berkadar terus dengan daya yang dikenakan ke atas spring. Okey. Hal ini menunjukkan bahawa pemanjangan spring berkadar terus dengan daya yang dikenakan ke atas spring. Okey, jadi untuk membincangkan berkaitan dengan hubungan di antara pemanjangan spring dan daya yang dikenakan, satu hukum yang kita akan belajar kat sini iaitu hukum Hooke. Okey, hukum Hooke. Apa yang dinyatakan oleh hukum Hooke? Pemanjangan suatu spring adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring jika tidak melebihi had kenyal. Okey. Dalam takrifan awak berkaitan dengan hukum Hooke, awak kena mention atau nyatakan kat sini tidak melebihi had kenyal spring itu. Okey. Pemanjangan spring adalah berkadar terus, pemanjangan spring X berkadar terus, simbol berkadar terus, perkadaran dengan daya yang dikenakan, simbolnya F. Okey, dengan syarat, ada syarat, jika tidak melebihi had kenyal spring itu. Apa pula had kenyal spring? Nanti saya akan maklumkanlah apa itu had kenyal. Okey. So, secara matematik, yang inilah yang kita tulis. Secara matematik, pemanjangan spring adalah berkadar terus dengan daya yang dikenakan. Okey, so kita susun F berkadar, boleh juga F adalah berkadar terus dengan X. So, apabila ada perkadaran kat sini, maka kita kena hasilkan satu pemalar. Kita akan hasilkan satu pemalar. Saya dapat F sama dengan KX. Okey, X ni, K ni adalah satu pemalar dan nilainya adalah tetap. Nilainya adalah tetap berdasar kepada graf yang kita dapat. Okey, macam mana? Kenapa nilainya tetap? Okey, so kalau kita tengok kat sini, K ni dia dapat macam mana? K adalah bersamaan dengan F per X. Okey, K adalah sama dengan F per X. So kalau kita ubah graf ni, graf ni F lawan X. Okey, so kita akan dapat kecurunan graf ni adalah merujuk kepada K. Kecurunan graf F melawan X, dia akan dapat K. Kalau X dengan F, kecurunannya dapat 1 per K. Macam tu je lah hubungan dia. Okey, K adalah pemalar spring. Okey, pemalar spring, apa pula pemalar spring? Okey, so dua istilah yang pertama, hukum Hooke. Apa istilah yang kita dapat? Apa itu kekenyalan? Yang kedua, apa itu hukum Hooke? Yang ketiga nanti, apa itu had kenyal? Yang keempat, pemalar spring tu apa? Okey, semua tu sangat berkait untuk topik kekenyalan ni. Okey, jadi apakah rumus untuk hukum Hooke? Rumusnya adalah F bersamaan dengan KX. F bersamaan dengan KX. Kalau melibatkan bab kekenyalan, rumus yang pertama yang awak kena ingat adalah F sama dengan KX. Okey, lepas ni ada satu lagi.
Ada dua, dia ada dua je. Rumus untuk subtopik kekenyalan. Yang pertama F sama dengan KX. Okay, sekarang kita nak menganalisis graf daya melawan pemanjangan spring. Okey, tadi kita dah ada F sama dengan KX. Okey, yang ni kita dah ada berdasarkan kepada hukum Hooke tadi. Okey, sekarang kita rujuk kepada graf. Graf yang diberikan kepada kita sekarang adalah graf daya melawan pemanjangan. Okey, graf yang sebelum ni adalah pemanjangan melawan F. Pemanjangan melawan daya. Graf yang kedua ini adalah graf daya melawan pemanjangan. Okey, so apabila awak jawab soalan fizik ni, perkara penting kalau melibatkan kepada graf adalah awak melihat tajuk graf. Pada paksi tu yang penting. Paksi pada graf tu sangat pentinglah dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam fizik. Okey, so kat sini berdasarkan menganalisis graf, kita dapat tadi adalah hukum Hooke bersamaan dengan Kx. Hukum Hooke bersamaan F sama dengan Kx. Jadi pemalas spring adalah bersamaan K sama dengan F per X. K, pemalas spring adalah sama dengan F bahagi dengan X. Kita tinggalkan K kan. Ni matematik. Okey, kalau kita nak relatekan dengan keserunan graf, kita nak relatekan dengan keserunan graf. Okey, relatekan dengan keserunan graf. M adalah sama dengan Y axis bahagi dengan X axis. Kurang macam tu kan. So apa yang ada dekat paksi Y? Yang ada pada paksi Y adalah F. Okey, yang berada pada paksi Y adalah F. Manakala yang berada pada paksi X adalah X. Pemanjangan. Okey, kalau kita lihat kat sini, K adalah sama dengan F per X. Manakala kecerunan adalah juga sama dengan F per X. Sama. Okey, sama. Jadi kesimpulannya adalah K adalah bersamaan dengan kecerunan. Okey, pemalas spring. K ni pemalas spring adalah sama dengan kecerunan graf. Kecerunan graf apa? Kecerunan graf F melawan X. Okey. Boleh? Boleh tak hubungan antara graf, macam mana kita nak mencari nilai pemalar spring berdasarkan graf F daya melawan pemanjangan spring. Okey, itu rumus yang pertama lah, F melawan. Rumus yang pertama F sama dengan KX. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah Rajah 1.34 menunjukkan cara untuk menerbitkan formula tenaga keupayaan kenyal. Okey, ini rumus yang kedua lah, iaitu tenaga keupayaan kenyal. Masa tingkatan 3, awak dah mempelajari berkaitan dengan tenaga kinetik dan juga tenaga keupayaan graviti. Okey, tenaga kinetik adalah 1/2 mv kuasa 2. Manakala tenaga keupayaan graviti adalah mgh. Okey. So kita pergi kepada tenaga keupayaan kenyal. Okey, tenaga keupayaan kenyal ni tenaga yang tersimpan pada objek ataupun bahan yang mempunyai sifat kenyal. Ya, tenaga keupayaan kenyal adalah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai sifat kenyal. Itu kena beza. Kalau tenaga keupayaan graviti pula, tenaga keupayaan graviti adalah tenaga yang tersimpan pada satu objek bagi satu ketinggian. Okay, jadi dalam fizik ni apabila melibatkan tenaga keupayaan, awak kena nyatakan secara spesifik tenaga keupayaan graviti atau tenaga keupayaan kenyal. Okey. Nanti akan jumpa lagi tenaga keupayaan elektrik. Okey, tu contoh perkara-perkara lah yang akan dipelajari nanti. Okey, so macam mana kita nak dapatkan tenaga keupayaan kenyal? Tenaga keupayaan kenyal adalah kita dapat daripada luas
di bawah graf bagi graf daya melawan pemanjangan. Okey. Saya lukiskan kat sini contoh graf F melawan X. Okey, graf ni adalah berkadar terus. Okey, kalau pada graf ni yang pertama tadi adalah yang kita boleh daripada kecerunan kita akan dapat dia punya pemalas spring. Okey, kalau kita nak cari dia punya tenaga keupayaan kenyal adalah kita kira dia punya daya luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf ni akan dapat tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal. Okey. So apa hubung kait dia? Okey, kalau secara mudahnya tenaga keupayaan kenyal adalah kerja yang dilakukan untuk meregangkan spring. Okey, kerja tu macam mana kita nak kira daya purata. Daya purata tu maksudnya hasil tambah purata. Contoh kat sini daya sebelum dengan daya akhir lah. Bahagi dengan 2 darab dengan X. Okey, daya purata darab dengan pemanjangan. Okey, daya purata F per 2. F per 2. Kalau F per 2 ni kalau daya matematik dia akan jadi 1 per 2. Sebab tu dia pecahkan ni 1 per 2 Fx. Okay, secara matematiknya nak cari luas di bawah graf, tengok ni apa bentuk dia. Bentuk segitiga. So kalau bentuk segitiga gunakan luas segitiga. Okey, apa luas segitiga? 1 per 2 darab tinggi darab 1 per 2 darab tinggi darab lebar. Okey, so tingginya adalah F. Lebarnya adalah X. Okey. So dia sama kat sini. Sini pun 1 per 2 Fx. Sebelah sini pun sama 1 per 2 Fx. Okey, jadi nak dapatkan tenaga keupayaan kenyal, caranya adalah kita kira luas di bawah graf. Okey. Tadi kita dapat rumus. Sekarang rumus asal tadi F sama dengan Kx. Okey, rumus asal tadi F sama dengan Kx. Okey, rumus yang kedua kita dapat adalah tenaga keupayaan adalah sama dengan 1 per 2 Fx. Okey, kita boleh masukkan nilai F sama dengan Kx ni dalam F. So kita akan dapat 1 per 2 Kx darab dengan X. So 1 per 2 Kx kuasa 2. Dapat yang macam ni lah. Okey. Jadi tenaga keupayaan kenyal ni ada 1 per 2 Fx atau 1 per 2 Kx kuasa 2. So macam mana dapat Kx kuasa 2 ni? Sebab kita gantikan nilai F dengan Kx. Okey, boleh? Okay, kita pergi kepada takrifan yang ulang sikit tadi. Apa takrifan yang saya tak sebut tadi? Had kenyal. Okey, apa itu had kenyal? Mungkin dalam buku teks tak ada. Kenalah beli buku rujukan. Okey, had kenyal ni apa? Had kenyal ni adalah daya maksimum yang boleh dikenakan pada suatu spring, dan spring boleh kembali kepada kedudukan asal. Okey. Cikgu, ulang balik boleh tak cikgu? Okey, sekejap ya. Had kenyal. Okey, had kenyal ni adalah daya maksimum. Okey, daya maksimum yang boleh dikenakan atau diberikan pada satu spring. Dan spring boleh kembali kepada bentuk dan saiz asal. Okay, selepas daya dialihkan. Okey, dia punya keywordnya adalah daya maksimum. Daya maksimum. Had kenyal ni daya maksimum.
Okay, sebab apa? Sebab tadi kita belajar, okay, hukum Hooke ni dia cakap, okay, Hooke ni, apabila daya dikenakan, okay, F melawan X, okay, so maksudnya daya bertambah sampai dengan pemanjangan sama. Okay, sampai satu tahap, apabila daya yang dikenakan tu maksimum, pemanjangan ni dah tak berkadar terus dah tak berkadar terus. Mungkin kita akan dapat nanti graf tu dia dah mula membengkok. Okey, graf tu dah mula curve lah, dah mula melengkung. Jadi apabila dah mula melengkung, kita dapat graf macam ni, patut garis lurus, tiba-tiba nampak melengkung. Okey, kat sini dia melengkung. Okey, tempat dia mula untuk melengkung, kat situlah kita panggil kat sini, kalau kat sini daya. Okey, maka kat sinilah had kenyal dia, maksudnya daya maksimum yang boleh dikenakan. Okey. Jadi kalau kita bagi daya yang kurang daripada, contoh kat sini dia punya daya had limitnya adalah 100 Newton. So, maksudnya kalau kita berikan daya yang kurang daripada 100 Newton, pemanjangan dia akan berkadar terus. Akan berkadar terus. Contohnya apa? Contoh kat sini saya letak 20, pemanjangan kat sini 2 contoh. Saya letak 40, kita akan dapat 4. Kalau letak 100, kita akan dapat 10. Okay, pemanjangan dia sekata. Tapi apabila kita letak lebih daripada 100 Newton ni, kita letak contoh 120, pemanjangannya dah tak dapat 12. Mungkin pemanjangannya dapat 11. Sepatut 12 penambahannya, tapi tak dapat. Sebab apa? Sebab had kenyalnya sampai 100 sahaja. Okey. Dan apa yang akan berlaku kepada spring tersebut jika kita kenakan daya yang lebih daripada had kenyal dia? Spring tadi dah tak boleh kembali kepada saiz dan bentuk asal dia. Okey, contoh awak ada sekarang ni, awak ada spring. Spring tu awak tarik kuat-kuat. Betul, awak lepaskan dia. Awak tarik dengan daya yang sangat besar dan lepaskan spring tersebut. Okey, spring tu tak akan kembali kepada bentuk asal dia dah. Tu kesannya kalau kita beri daya yang sangat banyak. Okey. Istilah yang seterusnya. Istilah yang seterusnya tadi apa? Pemalar spring. Okey, pemalar spring. Okey, pemalar spring. Pemalar spring ni macam mana nak cakap? Pemalar spring, daya yang diperlukan bagi pemanjangan. Okey, kemudian pemalar spring ialah daya yang diperlukan bagi setiap unit pemanjangan. Okey, pemalar spring. Dan daya yang diperlukan bagi setiap salah pula. Setiap unit pemanjangan. Okey, pemalar spring unitnya adalah, contoh saya bagi kat sini 10 Newton per meter. Okey, 10 Newton per meter. Maksud 10 Newton per meter ni, kalau saya nak panjangkan, saya ada spring. Okey, saya nak panjangkan spring ni sebanyak 1 meter. Okey, 1 meter. Saya nak panjangkan dia. Saya perlu bagi kat dia adalah 10 Newton daya yang saya kena berikan kepada spring tu. Maksudnya macam itulah. Daya yang diperlukan bagi setiap unit pemanjangan. Okey. Maksudnya kalau saya nak panjangkan 1 meter,
kalau dia tulis K bersamaan dengan 10 Newton per meter, maksudnya saya perlu letak 10 Newton. Saya letak 10 Newton dah panjang 1 meter. Kalau K bersamaan dengan 100 Newton per meter, maksudnya nak panjangkan spring tu sebanyak 1 meter, saya kena letak 100 Newton dia punya berat. Ataupun saya berikan daya sebanyak 100 Newton. Itu maksud pemalas spring. Okey, apa lagi yang tak disebut sebelum masuk yang lain tu? Unit lah. Unit. Okey, unit. Okey, kita tengok unit unit. Okey, pertama tadi kita ada F sama dengan KX. Okey, apakah unit bagi K ni Apakah unit bagi pemalas spring? Okey, unit bagi pemalas spring yang biasa, yang standard ataupun SI adalah Newton per meter lah. Newton meter kuasa negatif 1. Tapi boleh juga dalam Newton sentimeter kuasa negatif 1 pun boleh. Ikut kepada graf yang diberikan. Unit dalam graf tu. Okay. Tapi standardnya kalau SI unit dalam Newton per meter lah. Okay. Sebab apa? Sebab nanti kalau kita nak kira tenaga keupayaan kenyal, okay, 1/2 KX kuasa 2. Okay. So apabila kita nak kira tenaga keupayaan kenyal ni menggunakan rumus 1/2 KX kuasa 2, K ni mesti dalam SI unit lah. Okay, mesti dalam unit SI. Okay, apa SI unit dia? Newton meter kuasa negatif 1. Kena tukar. Kalau dah dapat sentimeter, Newton sentimeter kuasa negatif 1, mesti kena tukar kepada Newton meter kuasa negatif 1. Itu syarat dia. Sebab apa? Sebab tenaga keupayaan, unitnya joule. Unitnya adalah joule. Itu kena ingat nanti. Okay, nanti kita akan bincang seterusnya. Okay, kita pergi yang seterusnya adalah aktiviti 1.9, menganalisis graf F melawan X untuk menentukan nilai pemalas spring dan juga tenaga keupayaan kenyal. Okay, macam mana nak dapatkan pemalas spring? F square X. Formula. Guna apa? F sama dengan KX. Okey, daripada graf. Sekarang ni kita nak dapatkan nilai K ni berdasarkan kepada graf. Macam mana kita nak cari nilai pemalas spring berdasarkan kepada graf? Ambil satu nilai daripada graf. Ambil satu nilai daripada graf. Lagi? Kira keturunan boleh ke? Ya, itu yang saya nak jawapan dia. Cari kecurunan graf. Okey. Kalau nak cari tenaga keupayaan kenyal, macam mana nak dapatkan? Berdasarkan kepada graf. Luas bawah graf. Okey, boleh dapat menggunakan luas bawah graf. Okey. Kita tengok contoh yang pertama lah. Saya buat, dalam buku teks ada 2 contoh, tapi saya gunakan contoh yang pertama je. Okey, daripada graf F melawan X bagi spring R dalam darjah 1.37. A, tentukan nilai pemalas spring K dengan menghitung kecurunan graf. Okey, dia dah suruh hitung kecurunan graf. So yang A kita kira. Bagaimana kita kira A? Cari kecurunan graf. Nak cari kecurunan graf, rumusnya M adalah sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Okey, apa nilai Y yang kita nak ambil? So kita ambil 1.00. Satu lagi yang paling atas lah, iaitu 0.2 dengan 8. So Y2 tolak Y1, Y2 adalah 8, Y1 adalah sifar bahagi dengan X2, 0.2 tolak dengan sifar
So bersamaan dengan 40. Apakah unit dia? Okey. So, kalau nak tahu unit, kita tulis dekat dalam pengiraan kita kat sini. Y adalah unitnya adalah Newton. Dekat X unitnya adalah meter. So dari sini kita boleh dapatkan unitnya Newton meter kuasa negatif 1. Okey. Jadi dia punya K adalah bersamaan dengan M, maka K adalah bersamaan dengan 40 Newton meter kuasa negatif 1. Okey. Boleh? Kita cuba yang B pula. B. Tentukan tenaga keupayaan kenyal EP apabila spring diregang sehingga pemanjangan spring X adalah bersamaan dengan 0.2 meter. Dengan menghitung luas di bawah graf. Okey, soalan minta luas di bawah graf. Okey, so kena gunakan luas di bawah graf. Kalau soalan dia tak mentionkan guna luas di bawah graf, kita boleh terus gunakan formula. Okey, so pertama kita akan jawab dulu, kita akan bincang berdasarkan kepada kehendak soalan. Soalan nak menghitung luas di bawah graf. So, luas di bawah graf maksudnya sampai dekat 0.2 ni lah. Okey. So, kalau luas di bawah graf, dia cakap apa? Tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan luas di bawah graf. Okey. Dia bentuk apa? Bentuk segi 3. 1/2. Okey, lebar tinggi dia F. Darab dengan F. Darab dengan lebarnya adalah X. So, masukkan nilai 1/2 darab dengan F. F kat sini 0.2. Apabila 0.2, berapa nilai daya dia? Nilai dayanya adalah 8. Okey, darab dengan 0.2. Okey, so kat sini dapat jawapan dia. Berapa? 0.8. Okey, 0.8 joule. 0.88 joule. Okey, ni kalau gunakan luas di bawah graf. Okey, kita boleh guna kaedah yang lain. Kita boleh guna kaedah yang lain. Okey, contoh sekarang kita gunakan rumus. Contoh kita gunakan rumus lah. Okey, sekarang saya nak cari dia punya luas di bawah graf menggunakan rumus. Okey. So rumus kita ada dua. Saya gunakan rumus yang pertama dahulu. Okey, rumus yang pertama, tenaga keupayaan adalah sama dengan F1/2 Fx. Betul? Rumus yang pertama Fx. Okey, sebab kita dah ada graf. Kita ada graf samalah. So sama macam tadi juga 1/2 darab dengan 8 darab dengan 0.2. Dapat juga 0.8 joule. Dapat juga. Okey. Atau kita boleh guna sebab kita dah kira kat sini tadi nilai K. Kita dah kira nilai K. Cuma untuk rumus yang kedua ni kena berhati-hati. Sama dengan 1/2 Kx kuasa 2. Kuasa 2 tu kadang-kadang terlupa. Okay, so kalau kita masukkan dalam nilai 1/2 darab dengan 40 darab dengan 0.2 kuasa 2. Cuba kira dapat tak jawapan? Itu kalau X tu kita pilih selain 0.2 boleh ke? Boleh. Dalam kes ni boleh. X tu boleh pilih.
kalau dalam kes ni kita boleh nilai X tu boleh pilih sebenarnya sebab nilai K tu dah sama. Okay, kalau contoh yang kat sini kan, EP sama dengan 1/2 Fx. Awak nak guna yang 1.5. Maka nilai F tadi dah berubah lah. Dia tak boleh guna 8 dah. So kena tarik naik sampai dekat graf ni. Lepas tu pergi pula dekat F. Barulah nilai yang contoh kat sini 6. Kena guna 6 tu. Okay, untuk X 0.15, F yang dikenakan adalah 6. Dia dah berubah lah nilai F tu. Sebab kemanjangan dia berubah. Okay, go. Okay. Dapat apa? 0.8. Dapat 0.8. Okay, dapat juga 0.88 Joule. Okey, jadi untuk contoh yang kedua, awak boleh buat sendirilah ya. Berdasarkan nota insya-Allah nanti nota ni saya tukar kepada PDF dan saya masukkan sekali dalam Google Classroom lah untuk awak punya nota nanti. Ya, untuk apa cakap rujukan dan sebagainya. Okey, kita pergi yang seterusnya. Masa tinggal sikit je lagi. Tadi saya cakap dalam eksperimen kita untuk pemboleh ubah yang kita malarkan tu ada banyak kan. Okey, tengok sini ya. Dalam eksperimen kita tadi. Eksperimen tadi. Ini. Mana soalan eksperimen? Oh ni sini. Okey. Ni kat eksperimen ni. Okey, apa yang dia malarkan? Dia malarkan adalah kekerasan spring. Okey, sekarang ni macam mana kita nak kekerasan spring tu boleh diubah? Macam mana kita nak spring keras ke spring lembut? Okey, nak spring keras ke nak spring lembut? Macam mana kita nak keraskan spring? Macam mana kita nak lembutkan spring? Macam tu. Jadi kita akan tengok kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan spring. Nilai pemalas spring, tengok sini. Nilai pemalas spring dipengaruhi oleh bahan spring, panjang spring, diameter spring dan ketebalan spring. Okey, nilai pemalar spring. Okey. Berdasarkan kepada yang kita bincangkan ni, pemalas spring dipengaruhi oleh apa? Nilai pemalas spring sama dengan apa? Kecurunan. Okey, betul. Takut nak jawab. Pemalas spring adalah sama dengan kecurunan graf. Okey, pemalas spring sama dengan kecurunan graf. Okey, saudara-saudara, pemalar spring. K adalah sama dengan kecurunan graf M. Okay, maksudnya kalau saya ada dua graf lah. Saya ada dua graf. Satu yang macam ni. Yang A. Satu yang B. Okey. Pertama, dari segi kecurunan. Okey, dari segi kecurunan, mana yang lebih curun? B. Okey, so kecurunan B adalah lebih besar daripada kecurunan A kan? Okey, so kalau dari yang kedua dari segi pemalas spring pula. Pemalas spring. B. Okey, pemalas spring B adalah lebih besar daripada pemalas spring A. Sebab apa yang kita cakap tadi? Sebab pemalas spring sama dengan kecurunan graf.
Kalau kecurangan graf bertambah, maka pemalas skrin juga akan bertambah. Okey, sekarang kita nak tengok jika pemalas spring bertambah, apa yang akan jadi kepada kekerasan spring tu? Okey, apa yang akan berlaku kepada pemalas spring kalau apa yang berlaku kepada kekerasan spring jika pemalas spring bertambah? Okey, kalau pemalas spring bertambah, kita senang tak nak tarik? Senang tak kita nak bengkok? Senang ke susah? Sukar. Sukar. Okey, sukar lah sebab contoh yang saya bagi tadi, pemalas spring kan? Kat sini, pemalas spring ada daya yang diperlukan bagi setiap unit pemanjangan. Okey, kalau nilai dia kecil, maksudnya senang kita nak panjang kan? Bagi 10 Newton, dia dah panjang. 1 meter. Kalau nilai K je besar, kita perlukan daya yang lebih besar untuk kita panjangkan 1 meter. Okey. Maksudnya kalau pemalas springnya besar, okey, spring tersebut akan lebih keras. Kekerasan bertambah. Kekerasan bertambah. Kita ingatlah kalau pemalas spring besar, kekerasannya bertambah. Jadi kita susahlah, kita nak lenturkan dia susah, kita nak tarik susah. Kita perlu bagikan daya yang lebih besar untuk kita bentuk dia. Okey, jadi apakah faktor-faktor tersebut adalah bahan spring. Okey, bahan berlainan berubah mengikut jenis bahan lah. Ini berubah mengikut jenis bahan. Okey, kalau dalam eksperimen, kita tak boleh gunakan lah faktor ini dalam eksperimen sebab benda ni agak spesifik. Agak susah sikit lah kalau kita nak ubah-ubah dalam eksperimen. Jadi kita akan tengok kat sini, panjang spring. Okey, kalau spring pendek, lebih keras. Kesan ke atas nilai pemalas spring, dia tinggi, K-nya besar. Nilai K dia besar. Kalau K-nya besar, maksudnya dia keras. Susah untuk dilenturkan lah. Okay, kalau pemanjangan springnya panjang, dia mudah untuk kita lenturkan. Spring tu panjang, mudah untuk kita lenturkan. Jadi nilai K-nya adalah rendah. Diameter spring. Okey, diameter spring ni kita tengok adalah ni diameter spring. Macam mana kita nak tentukan diameter spring? Sebab ada dua kat situ, diameter spring dan juga diameter wire. Okey, boleh tengok dalam buku teks. Boleh tengok dalam buku teks. Surat berapa buku teks awak? Ada tak buku teks tu? Ada. Nanti saya copy kejap. Masukkan dalam PowerPoint. Tertinggal lah ni tadi. Okey, sini. Sekejap. Okey, kita tengok gambar ni. Okey, ni yang pertama tadi dari segi bahan yang berbeza lah. Keluli dengan kuprum. Okey, keluli ni biasa dia akan lebih keras lah berbanding dengan kuprum. Okey, kemudian keluli yang kedua tadi dia cakap panjang dengan pendek. Okey, so ada pendek ada panjang. Okey, so kalau pendek nilai K-nya tinggi. Kalau spring dia panjang nilai K-nya rendah. K ni adalah pemalas spring kan. Okey, yang kedua
Yang ketiga dia minta apa tadi? Yang ketiga adalah diameter spring. Okey, diameter spring yang ni. Tengok ni. Yang C ni diameter spring. Okay, so diameter tu tengok kat mana? Tengok kat sini. Okey. So, kalau diameter besar ni, diameter besar, apa dia akan berlaku kalau diameter besar? Diameter besar dia akan lebih rendah. Okey, diameter besar rendah. Kalau diameter kecil dia lebih tinggi. So maksudnya kalau ada dua spring, satu spring tu dia punya diameternya besar, yang tu lebih mudah tarik berbanding dengan diameter yang kecil. Okey, pada spring. So, maksudnya kat sini, yang ni, yang saya bulat ni, ni lah yang paling mudah untuk awak tarik dia. Okey, berbanding yang kecil ni. Okey. Yang terakhir adalah diameter wire. Diameter wire spring. Diameter wire ni satu wire tu. Tengok ni. Ni nampak gelap kan? Yang nampak gelap ni, dia tebal lah berbanding yang nampak cerah ni. Yang cerah ni dia nipis. Yang gelap ni dia tebal. Okey, diameter dia tebal. Okey, kalau diameter tebal, biasa senang tarik ke susah tarik? Susah. Susah tarik. Kalau susah tarik, maksudnya nilai bagi pemalas springnya adalah tinggi. Okey, diameter dawai besar. K-nya besar. Okey, diameter dawai kecil, nilai K-nya adalah rendah. Okey. Ni faktor-faktor yang kena tahulah ya. So, kalau ada dua spring boleh panjangkan dia. Nanti tu yang berikutnya. Okey, menyelesaikan masalah melibatkan daya dan pemanjangan spring. Melibatkan daya dan pemanjangan spring. Okey, sekarang ni spring kita ada spring lah. Di mana kedudukan spring ni yang pertama kita susun secara sesiri. Okey, susun secara sesiri. So maksudnya kat sini kita ada apa tadi cakap? Spring lah, spring 1, spring 2. Okey, spring 1, spring 2. Okey, spring 1 dengan spring 2 ni sambung secara sesiri. Sambung terus lah, sesiri. So kalau kita tengok kat sini, dia panjang tu tak? Dia panjang. So kalau panjang dari segi nilai K-nya akan jadi kecil. Nilai K-nya akan jadi rendah. Okay, kalau nilai K rendah maksudnya spring tersebut lembut lah. Mudah dia untuk meregang. Mudah untuk meregang. Maksudnya. Okey, kalau tegangan sama dengan F. Tegangan dia adalah bersamaan dengan F. Pemanjangan adalah sama dengan X. Okey, maksudnya tegangan daya yang dikenakan untuk spring ni F. Yang kedua pun, kemudian pemanjangannya adalah X. Spring kedua pun akan dapat benda yang sama. Tegangan dia dan pemanjangan yang sama. Okey, contohnya kalau saya letak kat sini 10 Newton. Okey, saya letak 10 Newton maksudnya yang X ni akan dapat daya juga adalah bersamaan dengan 10 Newton. Ni pun sama dengan 10 Newton. Masing-masing buat kerja. Dia tak nak berkongsi. Dia akan dapat daya yang sama. So, bila dapat daya yang sama, pemanjangannya pun akan jadi samalah. So, jumlah pemanjangan untuk spring ni kita akan dapat adalah bersamaan dengan 2X. Okay, pemanjangan sistem adalah bersamaan dengan 2X. Okay, kalau ada 3 spring, 1 spring. Kemudian tambah lagi 1 spring. Tambah lagi 1 spring. Okay, so sekarang ni ada 3 spring. Spring pertama X. Spring yang kedua X. Spring yang ketiga X. So, total pemanjangan untuk sistem ni adalah sama dengan 3X. Sebab dia ada 3 spring yang disambung secara sesiri. Okay, daya regangan yang dikenakan ke atas spring bertindak kepada setiap spring dalam susunan sesiri. Okay, semua daya regangan semua spring dapat daya yang sama. Okay, kita tengok pula
kes yang kedua iaitu kalau kita sambung secara selari. Okey, apabila kita sambung secara selari, daya regangan yang dikenakan ke atas spring dibahagikan sama rata kepada dua spring. Okey, contoh tadi saya ada 10 Newton. Kenakan daya 10 Newton. Kena daya 10 Newton. Okey, yang pertama akan hanya dapat 5 Newton je. Okey, spring yang kedua pun dapat 5 Newton sebab daya dibahagikan sama rata. Okey, so apabila daya diberi sama rata, maka pemanjangan pun akan jadi sama, bahagi dua lah. Okey, akan bahagi dua. Itu pemanjangan spring. Kalau untuk sesiri, untuk sesiri, X kita tambah X tambah X tambah X. Okey, ni kalau untuk sesiri. Okey, kalau untuk selari, X bahagi dengan berapa bilangan? Kalau untuk kat sini ada 3, ada 2. Bahagi 2 lah. Bahagi dengan bilangan spring. Okey, contoh saya letak spring yang lain. 1, 2, 3, 4. Saya ada 4 spring. Okey, saya ada 4 spring. Maka X saya dapat berapa X? X sama dengan bahagi 4 bilangan spring yang ada. Saya akan dapat pemanjangan dia. Kenapa bagi 4 cikgu? Sebab daya kat sini, F kat sini, dia bahagi kepada 4 spring. Maka pemanjangan pun akan dibahagi dengan 4 lah. Okey. Kita tengok contoh lah. Tengok contoh, buat nombor-nombor sikit barulah cepat faham. Yeah. Okay, contoh satu. Suatu spring dengan panjang asal 50 mm. Okay, panjang asal 50 mm. Memanjang sebanyak 6 mm. Memanjang sebanyak 6 mm. Ini maksudnya, ni adalah X dia. Sebab dia memanjang sebanyak 6 mm. Apabila diregangkan dengan daya 12 Newton, hitung pemalas spring. Dia suruh cari K. Okey. Rajah 1.2 menunjukkan 3 susunan spring yang terdiri daripada spring yang sama. Spring sama dengan spring di A. Okey, spring A. Okey, dapat. Bagi setiap susunan spring, tentukan tegangan dalam setiap spring. Tentukan tegangan dalam setiap spring. Sini maksudnya nak cari T dia berapa. Kan nak cari pemanjangan spring X nak cari berapa. Lepas tu dalam satu sistem tu nak cari berapa jumlah panjang susunan spring itu. Okey. So kita jawab yang pertama dahulu. Kita jawab yang pertama. So yang pertama menceritakan berkaitan, minta cari. Okey, maklumat yang ada panjang asal. Panjang asal LO lah. LO sama dengan 50 mm. Lepas tu memanjang sebanyak 6 mm. So X-nya adalah sama dengan 6 mm. Okey, apabila dikenakan daya. Okey, daya yang dikenakan adalah samaan dengan 12 Newton. Soalan minta pemalas spring. Okey, apakah rumus yang ada pemalas spring? F bersamaan dengan KX. Okey, yang kita nak cari sekarang adalah nilai K. Okey, jadi K adalah sama dengan F bahagi dengan X. Okey, berapa nilai F yang ada dalam soalan? 12 Newton. Berapa pemanjangan kalau dikenakan 12 Newton? 6 mm. Okey, so jawapan bersamaan dengan 12 bagi 6, 2. 2 Newton unit milimeter kuasa negatif 1. Kenapa milimeter? Sebab dia bagi dalam milimeter. Okey. So dapat yang pertama. Okey. Kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Rajah 1.4 menunjukkan 3 susunan spring yang terdiri daripada, pertama kita nak kira tegangan. Daya yang diberikan adalah 12 Newton.
Okey, daya yang diberikan adalah 12 Newton. So kalau yang selari tadi, kalau sini 12 Newton, tegangan P akan sama dengan 12 Newton juga. Okey. Kemudian tegangan Q pun akan sama dengan 12 Newton juga. Sebab selari dia akan dapat daya yang sama. Okey, pemanjangan. Pemanjangan spring. Okey, kalau yang A tadi dia cakap kalau dapat 12 Newton, X-nya akan dapat 6 mm. Jadi pemanjangan untuk P juga adalah sama dengan 6 mm. Pemanjangan untuk Q pun akan dapat 6 mm. Okey. So berapa pemanjangan sistem tu? Pemanjangan X adalah sama dengan XP campur dengan XQ. Berapa pemanjangan dia tadi? P berapa? 6 mm. Q 6 mm juga. So bersamaan dengan 12 mm. 12 mm. Cikgu, macam mana dapat pemanjangan spring tu, cikgu? Oh, macam mana dapat pemanjangan spring? Okey, ni kembali kepada soalan kat sini lah. Ni, nampak ni. 12 Newton, 6 mm. Kenapa kita guna maklumat dekat sini? Sebab soalan ni dah cakap spring yang sama dengan spring di A. Okey, spring yang sama dengan A. Sebab tu apabila 12 Newton, kita dapat pemanjangan spring adalah 6 mm. Okey, cikgu. Okey, sama. Okey, yang ini untuk nombor 1, ni untuk nombor 2, yang ni untuk nombor 3. Okey, nombor 4. Nombor 4 dia suruh cerita apa? Jumlah panjang. Jumlah panjang. Okey, jumlah panjang ni maksudnya kita kena tambahkan semua. Ya, kita kena tambahkan semua. Okey, berapa panjang P? Panjang P berapa? 50. 50 mm. Okey, berapa panjang Q? Panjang asal Q berapa? 50 juga. Okey. Berapa jumlah pemanjangan tadi? Kita kira dah pemanjangan sistem. 12. 12 mm. Okey, tambah dengan pemanjangan ni. Ataupun awak boleh cerita juga 50 mm campur dengan 50 mm campur dengan pemanjangan P campur dengan pemanjangan Q. Okey, so dapat kat sini 112 millimeter. Okey, jumlah panjang kalau minta jumlah panjang kena tambah sekali dengan panjang asal bagi spring yang ada. Kalau pemanjangan, panjang akhir tolak dengan panjang awal dia. Okey. Yang seterusnya, rajah 1.42 menunjukkan 3 susunan spring yang terdiri daripada spring yang sama dengan spring di samalah juga. Cuma sekarang ni dia punya susunan dah jadi susunan selari. Okey, apabila susunan selari, tegangannya macam mana nak dapat? Tegangannya bahagi dengan jumlah spring yang ada. So, tegangan R adalah sama dengan 12 bahagi dengan 2. Kenapa bagi 2? Sebab ada 2. Okey, so dapat 6 Newton. Berapa tegangan untuk S? Sama juga. 6 Newton. Okey. Yang kedua, berapakah pemanjangan? Okey, pemanjangan R adalah sama dengan, kalau letak 12 Newton, pemanjangannya berapa? 6 mm. Tapi dia ada berapa spring? Ada 2 spring bahagi 2. So sama dengan 3 mm. Begitu juga dengan pemanjangan S. Okey, 6 mm bahagi dengan 2. Sama dengan 3 mm. Okey, dah boleh sampai situ? Boleh, cikgu. Boleh. Okey.
Kalau yang nombor 3, nak dapatkan pemanjangan sistem. Macam mana dapat pemanjangan sistem? Tak boleh dah tambah tak boleh tambah QR tambah RS tak boleh dah. Sebab apa? Sebab dia panjang sekali je. Okay, dia panjang sekali. So kat sini dah hanya dapat 3 mm sahaja. Okay. Sebab pemanjangan dia sama. Faham tak kat sini? Dia tak sama macam yang tadi Faham. Macam mana? Okey. Contoh kat sini. Contohnya awak letak 2 spring. Kalau dia dah panjang, 3 je lah panjangnya. Jumlah pemanjangan tetap 3. Okey, jumlah pemanjangannya tetap 3. Ataupun kat sini pun awak boleh gunakan rumus yang kat sini lah. 6 bahagi dengan berapa pemanjangannya 6 tadi. X ni adalah sama dengan 6 bahagi dengan bilangan spring 2. So dapat juga kat sini 3 mm. So jumlah pemanjangan dalam sistem adalah 3 mm. Berapa jumlah pula? Jumlah panjang. Berapa jumlah spring? Berapa panjang asal dia? 50. Panjang asalnya 10 kan? Dia letak sebaris, betul tak? 10 juga. So berapa panjang yang ni? 3. So 13 je pemanjang. 10 pula. 50. 50. 50. So pemanjangan jumlah panjang susunan adalah 53 mm. Sebab sebaris kat sini 50. Okay, tambah dengan 3 dapat 53. Okay, dia tak sama dengan yang kes sebelum ni Yang kes kat sini ni 50 dah. Lepas tu 50 lagi. Ni pun dah 100. Belum campur dengan pemanjangan yang tadi 12. Sebab tu kalau diletakkan secara sesiri, letak secara sesiri ni dia akan lebih panjang. Ini sesiri. Okay. Kalau selari dia akan lebih pendek. Okay. Kes yang ketiga. Selari dan sesiri. Selari dan sesiri. Okey, tegangan. Okey, kita tengok kat sini. Ni kes ni. Tegangan dekat TUV. Tegangan TUV adalah sama dengan 12 bahagi dengan 3. So, dapat 4 Newton. Okey, untuk TUV kita dapat 4 Newton. Okey, W ni dia sorang-sorang je. So, W dia akan dapat 12 Newton. Okey. Selesai yang tu. Okay, kita tengok pula pemanjangan. Okay, kalau dekat TUV pemanjangan tadi 6 mm. 1 spring. Sekarang ni ada 3 spring. Bahagi dengan 3. So dapat 2 mm. Okay, dekat W dia dapat 12 Newton. Dia seorang. So tetap 6 mm. Dia tak nak bagi siapa-siapa kan. So pemanjangan dia adalah 6 mm. Okey, berapa pemanjangan spring? Campurkan atas dengan bawah, dapat dia punya pemanjangan sistem. Pemanjangan sistem spring bersamaan dengan 8 mm. Ini nombor 3. Tambahkan. Dapat 8 mm. Okey, kemudian berapakah jumlah pemanjangan spring? 50 campur dengan 8. 50 sebab spring ni kalau yang asal kalau kita tak letak beban dia 50 je. Lepas tu yang ni pun 50. Banyak asal dia. Campurkan dengan pemanjangan sistem 8. So untuk nombor 4, 50 campur 50 campur dengan 8. So dapat 108 mm.
Okay. Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita akhir kelas kita? Cikgu, saya ada soalan cikgu. Okey, persoalan dia. Kan nilai pemalas spring dia dipengaruhi 4 faktor je kan? Okey. Faktor suhu tak termasuk cikgu? Suhu tidak termasuk 4 tu ya. Oh, walaupun dia dapat kembangkan spring tu tak Tak. masuk lah? Tak termasuk. Cikgu. Okey. Okey, kalau tak ada soalan boleh rehat lah kalau tak ada soalan kan. Waktu rehat sekarang. Okey, jangan lupa key in kan kehadiran jangan buat esok, buat hari ni. Kelas hari ni kehadiran adalah untuk hari ni. Tak boleh detect tu siapa yang masuk lambat. Baik. Jangan main-main tiba-tiba hari Sabtu